Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam rancangan channel Popnik Channel ya. Okey, hari ni Popnik nak kongsikan satu lagi problem ya pada enjin Popnik enjin Yamaha ni. Ya, okey, yang kadang-kadang mungkin ada antara kita yang pernah mengalaminya. Apakah masalah-masalah ataupun yang dihadapi ya. Popnik sebelum ni dah kongsikan tentang masalah yang luaran lah, contohnya seperti tali starter yang putus. Kalau putus apa nak buat, semua ada dalam rancangan episod yang lepas ya. Kemudian air tak naik. Air tak naik tu macam mana cara nak mengatasinya lah. Ya, tapi kalau cara nak repair dia punya impellant ataupun water pump pada jenis tu satu episod lain, dan ramai juga antara kawan-kawan kita yang dah buat video untuk betulkan repair dia punya impellant ya. Jadi ini ada satu lagi masalah yang berlaku pada, yang biasalah berlaku pada enjin boat ya, enjin boat. Jadi Popnik dah kena ada satu masalah iaitu enjin ni bila dia hidup kemudian kalau slow dia mati. Kalau slow dia mati. Jadi nak kena tarik cok. Jadi mari kita saksikan macam manakah situasi keadaan yang Popnik katakan tu. Okey, pertama kita kena letak air lah dulu ya. Mesti gunakan air ya. Mesti enjin ni siapkan air. Jangan cuba-cuba start enjin dalam keadaan tergantung macam ni, kosong ni. Terus kita nak test, jangan ya, nanti jahanam dia punya impellant ataupun water pump dalam enjin ni ya, sebab dia getah ya. Air tu bertindak sebagai pelincir kepada impellant ataupun water pump tu. Jadi Popnik guna baldi macam ni ya, baldi tongcat macam ni kan. Senang, tapi tak boleh nak pusing kipas lah. Sekadar hidupkan enjin boleh lah ya. Jadi nak simple kan, nak jimat air. Okey, nanti lepas ni kita saksikan ya. Okey, semua dah siap. Okey, sekarang kita start ya. Mari kita tengok apa yang berlaku ya. Okey, kalau dulu sebelah tangan dia Popnik start kan. Setengah. Sekarang ni sorry lah nak start sebelah tangan ya. Dia tak mau. Apa hal ni? Apa hal kena tarik cok pula? Okey, ni cok tarik dulu. Kemudian minyak ni kena besarkan sikit. Lepas tu start. Pun susah juga. Lepas tu kena tutup cok. Baru hidup. Lepas tu tak boleh slow. Tak boleh slow. Dah mampu dah. Kena main cok sentiasa. Slow je dia mampu. Apa masalah ni? Okey, jadi kita tengok lepas ni. Kita akan buka cover dan kita akan check dia punya carburetor. Okey, sekarang kita buka dia punya cover. Okey, buka cover dia. Okey, tak sini lah baik, cover tu jangan jatuh dalam laut ni. Kalau jatuh dalam laut nak beli balik, seperti yang Popnik cakap hari tu, beratus tu tapi sekarang ni dekat Shopee, dekat Alibaba ke Lazada ada murah dah tapi kalau nak beli kat kedai makin salam lah. Tak 400-500 harga dia. Okey, ni enjin ni apa masalah? Okey, pertama check lah dia punya plug. Mungkin plug, tapi enjin ni plug dia baru. Popnik baru tukar plug dia, jadi tak ada masalah. Masalah dia dulu sebenarnya enjin ni okey, tinggal lagi dulu Popnik ada memandai-mandai pergi main dia punya tuning ni. Ni tuning ni kan, angin ni kan. Tuning angin ni. Jangan usik-usik lah kalau tak faham pergi longgar kan, konon-konon nak jimat minyak lah kononnya kan, nak bagi pick up. Pergi main-main kan musik ni. Sekali dia dah meragam, payah nak tune balik kan. Popnik rasa lah macam tu. Tapi tak apa,
kita akan buka carburetor ni pasal lama dah tak servis kan. Kita akan buka, kita akan tengok apa yang ada dalam carburetor ni, apa yang menyumbat sebenarnya. Yang menyumbat-nyumbat ni okey. Pok Nik dah pernah dah ada pengalaman dengan enjin yang lama lah yang Pok Nik jual dulu kan. Bila Pok Nik tak ada duit, Pok Nik jual enjin tu. Tapi enjin tu sama-sama je. Yamaha selalu macam ni lah masalah dia. Kalau tak betul tuning, dia punya carburetor ni kotor ke, dia jadi macam tu. Nak slow bila kena main choke, tarik choke, hidupkan, lepas tu tak boleh slow. Nak slow, bila slow je, kalau tak tarik choke, dia akan mampus. Dia akan mati. Jadi, enjin tak boleh slow lah. Kalau lalu kat sungai, kat laut tu kan, kalau berselisih dalam sungai tu dengan orang tengah mancing kan, marah orang mancing tau. Kita laju kan, padahal dia tak tahu masalah kita, enjin tak boleh slow. Slow je mampus. Dah nak kena tarik choke semua kan. Pernah tak kena macam tu? Tuan-tuan pernah kena macam tu tak? Jadi Pok Nik akan buka lah dia punya carburetor ni lah sebab plug semua okey semua. Pok Nik tahu tu masalah dia apa masalah dia tuning angin tu. Pok Nik usik hari tu. Kemudian dalam ni mungkin carburetor ni lah kita akan buka tengok. Dalam carburetor ni antara muka carburetor dengan piston ni ada pula satu lagi dia punya injap tau. Okey, kita akan buka sekarang. Okey, baik. Jadi kita nak tanggalkan carburetor ni. Jadi sebelum kita boleh tanggalkan carburetor ni, macam biasalah getah-getah pipe minyak ni semua kita kena tanggalkan. Yang ni satu tanggalkan. Kemudian sebelah sini ada ni dia punya ini api untuk flywheel punya, nak cepatkan api ataupun nak lambatkan api ni. Ni satu. Kemudian ni minyak kita throttle tarik tu kan. Ni semua kena tanggalkan lah. Kena choke semua Ini semua orang pun tahulah. Boleh buat sendiri, tak payah tunjuk lah Okey. Kemudian nanti sini. Dia carburetor ni ada dua skru sini tau. Ni satu skru panjang tau. Dia skru ni yang dua skru ni. Ni satu. Dia ni panjang ni sampai ke body engine ni. Dia ni yang mengikat carburetor ni yang mengikat carburetor ni ke engine tu. Jadi dua tu lah. Dua tu dua apa tu ni? Dua skru ni lah mesti ditanggalkan baru boleh kita cabut dia punya carburetor ni. Okey, Pok Nik buat lepas ni. Tak payah tunjuk lah ni ni semua orang boleh buat lah. Boleh kalau nak cabut carburetor ni semua orang pun boleh juga Okey, jimat masa sikit. Okey, Pok Nik buka dengan gunakan skru nombor 10 sepanah nombor 10 ni. Okey, dah tercabut ni dua skru panjang ni. Okey, baik, sekarang kita cabutkan skru ni. Panjang ni dia yang melekatkan carburetor dengan body engine ni Okey, ni dia. Okey, letak kat mana, jangan hilang pula. Sebab hilang nak beli balik. Okey, ini pertama dia punya air filter ni. Cuba tengok air filter dia, bukan ada apa-apa pun, kosong je. Dia menghalang daripada air masuk kan. Tak ada pun span apa, penapis apa Yalah, pasal dalam sungai, dalam laut mana ada habuk kan. Itulah agaknya tu pasal tu. Tapi kalau kita nak modify sendiri boleh lah, letak lah span basuh pinggan agaknya. Pun rasa lah tapi span basuh pinggan tu bahaya letak sebab dia reput. Nanti lama dia reput dah. Yang reput tu dia tanggal daripada span tu, dia masuk pula dalam piston. Okey, ni dia rupa dia dah cabut dah. Cuba tengok nanti kita akan buka ni semua ni. Bawah ni takung, dia punya takung minyak ni kan. Semua okey. Cuba tengok dekat muka apa ni, muka carburetor, tempat muka carburetor tadi tak nampak. Dalam tu ada satu injap. Cuba tengok. Dalam tu ada pula lagi satu injap injap tahulah dia menapis ke apa, injap yang seterusnya sebelum wap minyak tu masuk ke dalam carburetor. Injap ni pun kena check kena buka ni. Kalau ada habuk, ada karbon, kesan karbon minyak tuti tu kan, kena bersihkan lah yang ni. Okey. Apa ni, kita akan buka ni carburetor ni punya yang bawah ni ni semua kita akan buka, tengok apa ada dalam tu. Okey. Jadi inilah carburetor yang dah ditanggalkan daripada enjin tadi. Ini angin masuk sini, angin masuk, dia sedut angin masuk. Kemudian angin tu bercampur dengan uap minyak daripada dalam takung ni. Kemudian dia keluar kat sini dan masuk dalam silinder lah dalam silinder. Okey, jadi apa yang nak dicek ni, Pok Nik buka dia punya tadah ni lah, dia punya takung bawah ni. Kita akan jumpa dia punya jarum, dia punya jet
yang apa ni, yang menukarkan minyak tu kepada uap minyak tu ya. Okey, jadi dia ada 4 skru bawah ni. 4 skru, 1 2 3 4. Jadi 3 skru Pak Nik dah buka ya, nak jimat masa kan. Jadi ni skru yang tak akhir ni, Pak Nik tanggalkan. Tanggalkan pakai skrudraiver bunga lah Okey. Pak Nik tak kisah sangat skrudraiver bunga macam mana pun ya. Kalau komen tu dia ada skrudraiver bunga saiz khas ya. Pak Nik janji boleh buka sudah lah. Okey, ni tadi minyak takung sini dah buang dia ada tempat nak keluarkan minyak tu. Ni dia ada nut kecil je sini. Ni tadi longgarkan tadi buanglah. Dia ada campur air pula sikit. Air dengan minyak kan, minyak lebih ringan daripada air. Minyak akan terapung di atas, air duduk di bawah. Bila buka ni air keluar dulu. Lepas tu baru minyak. Buanglah semua kesan-kesan tuti yang lama tu. Okey, ni rupa dia belah dalam dia. Belah takung ni kan tadi. Ni ada pelampung ni. Pelampung ni gunanya dia macam lock tau. Kalau minyak dah berlebih masuk dalam tu, dah penuh dalam takung ni, pelampung ni pun terangkat kan. Dia terangkat, dia akan tutup lah, kunci lah supaya minyak daripada tangki minyak tak masuk lagi. Kalau tidak, menghayau-hayau minyak penuh dalam ni, melempah-lempah nanti keluar pula dalam ni, langsung enjin tak hidup. Terus masuk dalam piston pula minyak mentah tu, betul kan. Dia masuk dalam piston tu uap minyak saja. Jadi ni fungsi pelampung lah, pelampung yang ada dalam ni kan, untuk lock. Bila minyak tu dah penuh, dia akan, pelampung ni terangkat, kemudian dia lock supaya minyak daripada tangki tak boleh masuk lagi Ni oil pump ataupun fuel pump yang menyedut minyak daripada tangki menyedut minyak daripada tangki tu, tangki merah sana tu kan. Dia sedut tu, inilah fungsi dia. Kalau tak ada benda ni macam mana nak sedut minyak masuk ke karburetor kan. Okey, jadi yang kita perlu cek ialah yang ni lah, benda yang ni. Ni kena, jet ni kena buka pakailah skrudraiver ni buka benda ni. Kemudian satu lagi ada di dalam ni yang kita nak cek, takut dia dah tersumbat kan, dah kotor. Yang ni pun dalam ni, masuk dalam ni masuk, kemudian buka, keluarkan. Kemudian ni ada lubang halus sini. Lubang halus tu, oleh kerana lubang tu kecil halus, tu yang selalu senang tersumbat. Apa sumbat tu, apa-apalah kekotoran daripada tangki minyak tu. Kadang abuk, kadang ni pasal dia ni pakai enjin ni pakai tuti kan. Tuti tu selalulah jadi problem bila kita tak keringkan minyak dalam karburetor ni lepas guna enjin kan. Lepas guna laut, guna sungai tu, lama tuti tu dia boleh jadi beku tau. Jadi dekat tempat-tempat yang sempit ni, dia akan beku di situ, dia akan menyumbat di situ, dia jadi karbon pula kat situ. Tu yang kita nak cek selalu tu. Buka senang je, cek cucuk dengan apa, dengan pin ke, pin baju ke, ataupun tembak lah pakai angin kan, tembak pakai angin tu. Jadi dia akan bersih lah situ. Okey, ni Pak Nik akan buka je lagi Okey, Pak Nik guna ni lah, buka. Okey, Pak Nik dah buka, dah keluarkan dengan, dah pusing dia pakai skrudraiver Okey, ni alur dia tu, tempat nak mutar dengan skrudraiver. Okey, jadi dua tempat, dua lubang ni dah dikeluarkan benda ni Ini satu. Yang satu lagi yang ni lah. Jangan jatuh pula, jangan hilang pula. Benda ni kalau hilang kau jatuh. Hati-hatilah. Okey, ini yang kedua ni. Ni yang direct dengan dia keluar. Minyak tu masuk, bila dia sedut dia akan bertukar dalam bentuk uap lah uap minyak yang akan masuk ke dalam piston. Ini mesti cek ni. Tengok. Tengok ni. Takut sumbat kan. Kemudian satu lagi yang ni lagi halus lubang dia ni. Ni lagi halus. Yang besar ni boleh cucuk dengan jarum, dengan pin baju boleh lagi Okey, jadi buatlah macam mana pun, sembuh ke, pakai buang kesan-kesan minyak tu, kesan-kesan kotoran yang ada dalam tu kan. Okey, setelah dibersihkan, tadi Pak Nik dah setelah dibersihkan nanti bolehlah masuk dalam ni balik ikatlah. Jadi macam mana cara nak bersihkan, nak tahu dia sumbat tak sumbat, senang je. Itu cerah kan. Okey, cuba tinjau jet ni dekat cahaya matahari ke. Tengok, nampak tak lubang? Patutnya dia ada lubang tu. Nampak cahaya matahari daripada sebelah sana tu kan, dia ada lubang halus tu. Ini langsung tak nampak. Tengok dia punya sumbat tu.
Macam mana nak hidup enjin? Langsung tak nampak, patut besar lubang dia ni. Jadi apa cara dia? Ambil lah pin ke, ataupun kalau kedai tu dia tembak lah dengan angin kan. Cucuk lah lubang ni. Tengok. Boleh dia apa Okey, tengok apa karbon punyalah kuat, karbon minyak tuti tu kan. Itulah keburukan enjin pakai tuti ni. Tengok kan dah nampak lubang tu. Kan. Dah clear dah. Patut dia besar lagi lubang ni. Kita bersihkan lagi. Pakai angin lah ya. Lepas dah buang tu semua pakai angin. Biasa pakai angin lah. Tengok jarum pun boleh lepas patutnya. Macam ni kan. Pin baju ni pakai pin baju. Ni cara orang kampung lah buat bersihkan. Tapi yang lagi satu punya jet ni, yang satu lagi jet ni, Pok Ni pun tak tahu ni untuk angin rasanya lah. Orang-orang pomen nanti Pok Ni tanya dekat Shah Angler tu kan. Dia memang pomen enjin kan. Ni Pok Ni main berani sendiri je kan. Nak hantar kedai takut mahal. Kalau Shah Angler tu dekat, dia duduk dekat Pahang sana kan. Dekat Endau sana katnya. Kalau dia dekat-dekat dengan Bahau ni, boleh Pok Ni hantar kat dia je. Malah buka-buka ni. Ni main berani-berani sendiri je lah. Yang ni lagi halus. Nampak tu. Tapi yang ni rasa ni pun nak kena bersih. Lagi halus. Lubang dia pun tak nampak sini. Kena tengok dengan mata kasar. Baru nampak. Mana tak nampak lah dalam kamera, tak nampak. Tapi kalau tengok dengan mata kasar nampak. Lagi halus lubang ni. Ini semua kena main angin lah. Ni. Kemudian dah bersihkan tu, masukkan balik lah. Basuh dengan minyak petrol. Masuk balik, ikat balik semula. Kemudian dah ikat tu, jangan lupa satu lagi ni yang getah ni kan. Penting ni. Shah Angler cakap itu, benda ni jangan tertinggal. Penting sangat ni. Kena tutup macam ni balik. Yang ni tak ada, dia tak ada tutup. Okey, kemudian kita tutup balik lah dengan benda ni. Dengan penutup cover ni. Okey, itu saja. Okey, Pok Ni dah ketat kan. Okey, ni pun Pok Ni yang kecil ni dalam ni pun semua Pok Ni dah bersihkan dan pasang semula lah. Okey, tiuplah dengan angin ni. Semua tembak dengan angin ni semua ni. Keliling ni semua. Kalau susah sangat, bawa ke kedai motor tu. Suruh Cina kedai motor tu. Tembak je dengan angin karburetor ni. Macam servis karburetor motor tu lah. Lebih kurang. Ni Pok Ni tiup sikit-sikit lah. Wakil sebagai sembuh angin kan. Pok Ni tak ada angin tu. Pam angin tu Pok Ni tiup je lah. Okay, wakil je lah kan. Macam simbolik lah, cara simbolik je. Okay, kemudian kita akan pasang balik ni dia punya cover minyak ni kan. Cover penutup karburetor ni. Okey, pasang, masukkan skru. Ikat skru ni pun secara bersilang tau. Okey, macam ni. Dia ada 4 skru sini. 1 2 3 4 1 2 3 4 sebelah sini satu kan. Bersilang. Cara nak ikat tu pun mesti betul lah. Ini asas lah mengikat skru kan. Macam ikat skru tayar kereta tu kan. Tukar tayar spare tu kan. Satu, ikat sini satu, ketatkan sikit. Lepas tu sini satu. Lepas tu sini satu, sini secara bersilang. Baru dia akan sama-sama ketat kan. Tayar kereta pun macam tu lah kan. Itulah konsep dia. Tak boleh ikat sini, lepas tu ikat yang kedua sini, yang ketiga, yang keempat macam tu. Tak boleh. Dia mesti bersilang macam ni. Ini baru dia akan ketat sama-sama. Kalau tak ikut macam tu nanti ada angin boleh masuk pula tepi ni. Dia macam apa, sengit lah. Macam tu lah Okey, nanti Pok Ni akan ketatkan lah. Kemudian ada satu lagi injap yang kita akan tengok selepas ni. Ni injap ni. Yang ni pun kena check juga ni. Buka 1, 2, 3 skru dan keluarkan. Dia ada injap angin ni. Apa guna injap tu? Pok Ni rasa dia macam apalah, double cap ke apa. Kalau macam kereta tu, kalau dalam RPM yang rendah, injap ni tak terbuka. Bila tengah speeding laju kan, baru injap tu buka supaya minyak lebih banyak masuk dan enjin akan jadi lebih power. Rasa Pok Ni macam tu lah. Okey, ini pun Pok Ni akan buka sekejap lagi Okey, Pok Ni dah longgarkan dia punya skru ni. Okey, sekarang Pok Ni cabut skru ni, nak keluarkan injap ni. Okey, 3 skru ni Pok Ni dah longgarkan tadi Okey, letaklah sini, jangan hilang skru ni Okey, sekarang injap ni kita cabut. Senang je. Kalau tak, umpil lah sikit-sikit dengan perlahan dengan screwdriver Okey. Okey, dah tercabut. Lepas tu dalam tu direct piston lah tu. Baik, ni injap dia. Lupa ni. Ini pun kena check bersih. Enjin yang lama Pok Ni dulu macam ni,
kena kes yang macam ni. Rupanya masalah dia pada bila enjin tak boleh slow tu ada masalah. Karburetor dah okey semua. Tiba-tiba bila buka injap ni dia dekat, tengok dia ada dua side tau, kiri kanan ni, nipis ni. Dia boleh terangkat tau bila enjin laju kan. Tarikan apa ni, vacuum daripada dalam piston tu, dia punya ni dia punya ni boleh terbuka ni. Minyak, wap minyak akan lebih banyak masuk lah kiri kanan ni. Lagi laju kita press enjin, dia ni lagi terbuka, semua akan terbuka. Kalau dalam keadaan slow dia terbuka sikit je lah, wap tu sikit je masuk kat sini kan, tak ada dia terbuka penuh. Kalau dalam keadaan laju betul, semua injap ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia nipis ni. Dekat sini, belah dalam sini, belah dalam sini, tu belah dalam tu rupanya karbon tuti tu boleh berlonggok dekat ujung-ujung tu ya. Yang pot ni kena enjin lama dulu macam tu lah. Rupanya tengok-tengok, ada hitam-hitam apa pula ni. Tengok-tengok boleh kikis pula. Dia melekat dekat injap tu tau. Jadi ambil, kena tanggalkan lah. Ini tanggalkan dia punya skru ni, buka injap tu, ridip-ridip, sirip-sirip tu. Kemudian dengan screwdriver ni kan, yang apa ni, kita kikis lah. Kikis, basuh dengan minyak petrol. Semua bersihkan lah ya. Dekat tepi-tepi injap ni dia berlonggok situ. Semua ada. Tuti punya kerja ya. Mungkin tu pasal kena pakai tuti yang Quicksilver yang mahal tu kan. Tak boleh pakai tuti minyak motor champion Potnik, pakai tuti yang RM4 tu kan. Diorang dia pakai tu Potnik dulu, itu Potnik belasah pakai tuti yang RM4 tu kan. Tuti kelapa sawit tu, itu jadinya dia jadi karbon, dia beku tau. Ya betul saja nak jimat semua, pakai tuti murah. Jadi dia jadi karbon kat situ. Okey, tu peringatan lah pada di Potnik dan pada semua kawan-kawan yang lain ya. Murah tapi benda ni nak kena servis selalu nanti, akibat dia. Kalau tidak dia jadi karbon, mulalah mengagamlah enjin. Ya, okey. Jadi ni pasal enjin ni baru, dia tak ada lah Potnik check ni, tak ada lah pula karbon. Tengok dalam ni tak ada karbon, boleh pasang balik lah. Apa pun tembak dengan angin lah. Alang-alang dah buka ni, nanti kawan tuan-tuan semua tembak lah dengan angin, atau hantar kat kedai motor tu. Kalau yang tak ada angin tu, tembak suruh apek tu sembuh dengan angin ya, bagi bersih. Okey, kita pasang balik lah. Okey, sekarang pot ni dah ikat balik, dah masukkan balik injap ni tadi kan. Okey, kemudian pot ni pun ketatkanlah dengan spanner nombor 10. Dia semua main skru-skru dia main nombor 10 ya, spanner nombor 10. Semua skru-skru pada enjin 15 pot ni. Yamaha enjin lain tak tahulah. Enjin Suzuki, Mercury tak tahulah. Tapi yang Yamaha ni kebanyakannya semua main nombor 10. Semua skru nombor 10. Kita nak ikat tu, satu lagi pot ni pesan, bila ikat skru ni agak-agak ketat tu, dia ketat lebih kurang sudahlah jangan terlampau ketat macam nak ikat tayar lori pula kan. Sebab benda-benda ni aluminium ni, dia mudah kalau ketat ya kan, dia mudah benang skru tu mudah loose tau. Kalau terlampau ketat. Jadi agak-agak dia kita rasa ketat dah cukup, kadang dengan jari je. Dengan jari je dah cukup dah macam ni kan. Ni dah kata ada ketat. Tolak tekan. Okey dah. Cukup lah. Jangan ikat macam ikat tayar lori. Memang jahanam lah. Kejap jahanam lah dia punya bunga skru ni Okey, lepas ni pot ni akan letak karburetor, pasang balik karburetor. Pasang pun tahulah kan, semua pun tahulah pasang balik kan, macam mana buka tadi macam tu lah pasang balik. Lepas ni karburetor lah masuk pula ya. Kemudian kalau ada alat-alat dia punya gam ni kan, dia punya silinder gasket ke ataupun gam untuk gasket ni letaklah gam gasket letak dulu, kemudian letak baru masukkan dia punya karburetor tu. Jangan bagi angin masuk sini lah. Kalau angin masuk pun satu masalah lah. Jadi bila angin masuk ini dia jadi tak power lah, tak cukup kuat lah angin boleh masuk lah daripada tepi ni kan. Dia mesti kedap udara ya. Taruhlah gam gam silinder kan, gam gasket kan. Ada jual kat kedai tu RM11 rasanya. Okey, pot ni nak pasang karburetor pula ya. Tak mau lama sangat lah video ni. Ini pun tak berapa minit dah ni.
Okey, ni yang fasa terakhir lah nak pasang semula karburetor ni. Okey, 2 skru panjang ni Pok Nik dah masuk kan. Okey, satu lagi ingatan Pok Nik, nak pasang skru panjang ni macam mana kita pasang plug kan, mesti guna jari dulu tau. Jangan terus-terus ambil screwdriver spanner tu terus ikat. Kita mesti rasa dulu. Dia masuk tu licin dia tau. Licin sampai dia habis. Kalau selagi boleh pusing dengan jari tu, pusing dengan jari supaya dia tak masuk sengit tau. Kalau benda ni termasuk sengit, kita rasa ketat macam tu dengan jari kan, dia tak rosak dia punya bunga tu. Jadi kalau kita terus pakai skru spanner kan, ikat, kita rasa bantai je, ikat-ikat, rupanya dia sengit masuk, habis jahanam. Benda ni kalau jahanam lah dia punya bunga ni, dia ni aluminium, nak repair balik, nak buat balik dia punya bunga tu, tak tahulah. Pok ni tak pernah kena kan, cuba bayangkan lah Pomen dia tahulah nak buat balik bunga tu, satu peluang duit besar lah pada Pomen ya. Jadi pusing dulu dengan tangan. Macam mana kita tukar plug kan, mesti ikat dulu dengan tangan. Jangan terus-terus masuk pembuka plug tu terus ikat kan, takut plug tu sengit kan. Kalau sengit habis bunga. Kalau plug tu yang rosak tak apalah, ni bunga lubang plug tu. Samalah tu, apa-apa skru pun macam tu lah cara dia. Ikat dengan tangan dulu sampai okey, rasa lega tu, dah ngam betul, baru pakai spanner. Okey. Baik, lepas ni kita akan cuba hidupkan lah. Kita dah siap kan, kita cuba hidupkan. Mau tak dihidup? Okey. Selagi Pok Nik tak boleh nak pusingkan kipas dalam air ni, Pok Nik tak puas hati. Itu Pok Nik dah tukar kan tadi tong cat kan, Pok Nik tukar kepada tong ikan ni yang besar supaya boleh masuk gear kan. Lagi sekali kita hidupkan, nak tengok Okey, jadi sebelum tu tadi Pok Nik ada cakap, Pok Nik ada usik dia punya tuning angin ni kan. Okey, jadi untuk penyelesaian dia, bila dia dah meraban-raban, dah tak tentu arah tu, Pok Nik buat jadi yang asas semula asas yang semula dalam tuning enjin ni, ikat balik semula, ikat sampai dia ketat. Lepas tu pusing satu pusingan, buka satu pusingan setengah. Satu pusingan setengah tu standard lah tu. Dia jadi standard balik pusing macam mana? Pusing balik, ikat dulu, ikat sampai ketat, sampai dia dah tak boleh nak pusing lagi kan. Lepas tu pusing balik satu pusingan setengah ke belakang balik semula. Longgarkan satu pusingan ni, screwdriver ni dah ikat sampai ketat. Lepas tu pusing balik satu pusingan setengah. Ikutlah macam mana pun satu pusingan setengah balik. Itulah dia standard dia. Kalau yang Pomen yang pandai tu, adalah dia punya kira dia berapa pula dia pusing-pusing. Kemudian dia adjust pula dengan yang minyak punya throttle ni kan. Adjust minyak ni. Itu lain cerita lah. Itu kena tanya Pomen lah. Tapi yang standard dia, itulah dia untuk angin ni. Angin ni yang jahat ni. Yang jahat ni, yang susah nak tune ni. Jadi balik pada asal, pusing, bagi ketat, ikat balik. Lepas tu longgarkan satu pusingan setengah. Okey, baik. Jadi sekarang ni Pok Nik tutup balik dengan cover. Yang terakhir ni tutup semula lah dengan cover. Okey, Pok Nik tutup semula dengan cover. Kemudian kita start balik. Jadi tak dia? Okey, sekejap Okey, dah ikat ni. Okey, lock dia. Okey, sekarang kita cuba start. Tengok, jadi tak dia? Sebelah tangan. Sebelah tangan. Macam enjin dululah, masa baru beli dulu kan. Kan cek masa episod yang lepas, masa baru-baru tu kan. Unboxing dulu kan. Okey. Hidup jadi. Cantik tu. Memang betul lah apa yang Pok Nik yang problem dia tadi telah diatasi sumbat pada karburetor tu okey. Kemudian nak tengok, nak pastikan lagi, masuk gear lah, tengok ni mati tak. Cantik, tak mati pun enjin. Masuk depan. Okey, belakang. Belakang Okey, belakang. Slow, walaupun enjin slow, kita masuk gear dia tak mati. Okey lah tu. Okey.
Itu saja perkongsian Podney kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, stay tune on Podney Channel. Yeah.